Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah hari anda bersama saya Syuhaida Arifin. Antara paparan hari ini, seorang maut, 124 kru diselamatkan dalam insiden kapal Dayang Topaz karam. Sebuah kapal penyelenggaraan Dayang Topaz karam pada kedudukan 7.7 batu nautika dari Kuala Baram, Miri, Sarawak pagi tadi. Insiden mengakibatkan seorang maut manakala 124 kru kapal berjaya diselamatkan. Kenyataan Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Laksamana Maritim Datuk Muhammad Zubil Matsom mengesahkan pada 9.29 pagi tadi 4 kru yang dilaporkan hilang telah berjaya ditemukan berhampiran lokasi insiden. Dengan penemuan itu, sejumlah 124 individu telah berjaya diselamatkan, seorang meninggal dunia dan 62 masih berada di atas kapal Dayang Topaz. Berdasarkan maklumat awal, kejadian berpunca daripada salah satu kabel sau kapal Dayang Topaz terputus, ekoran cuaca buruk dan kapal tidak dapat dikawal lantas hanyut melanggar platform pelantar minyak Berambi. Maritime Rescue Coordination Centre MRCC Putrajaya mendapat kerjasama dengan syarikat cari gali minyak Petronas Shell, Tentera Udara Malaysia, Bomber, National Search Coordination Centre Brunei yang telah menugaskan sebuah pesawat Brunei Shell Petroleum termasuk komuniti nelayan tempatan untuk operasi mencari dan menyelamat. Aset-aset terlibat KM Siagut, KM Siakap dan bot penggalang 23 kini berada di lokasi kejadian untuk memantau keselamatan mangsa. Lebih 10,000 pegawai dan anggota polis dikuarantin manakala sekurang-kurangnya 200 lagi sedang dirawat selepas disahkan positif jangkitan COVID-19. Kenyataan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin memaklumkan kadar jangkitan terhadap anggota polis Diraja Malaysia PDRM yang tinggi telah membantutkan keupayaan serta kekuatan pasukan dalam penugasan menjaga keselamatan dan keamanan negara. Katanya pasukan polis adalah petugas barisan hadapan berpotensi besar terdedah kepada wabak COVID-19 kerana mereka berada paling hampir dengan rakyat yang belum dipastikan tahap jangkitan. Jelasnya terdapat juga anggota yang ditugaskan membantu pihak imigresen untuk menghalang pencerobohan masuk pendatang tanpa izin. Dalam pada itu, beliau menyeru rakyat Malaysia untuk menghargai pengorbanan petugas barisan hadapan dan bersama-sama melawan wabak ini seperti yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Pihak berkuasa membuka 4 kertas siasatan kes penghinaan ke atas Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di laman media sosial. Kenyataan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Huzir Muhammad berkata, daripada kertas siasatan berkenaan, seorang individu telah ditahan manakala pengesanan bagi individu lain masih dijalankan. Seorang daripadanya berusia 52 tahun ditahan di Ceras dipercayai pemilik akaun Twitter Liu Lip Nan yang mempertikai video dimuat naik laman rasmi Twitter Majlis Keselamatan Negara MKN berkaitan 7 wasiat Raja-Raja Melayu. Perkakasan yang disyaki digunakan untuk memuat naik kenyataan yang tular turut dirampas. Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT dalam usaha sama giat mengesan bagi individu berkait mengeluarkan kenyataan mempunyai kecenderungan menghasut dilakukan melalui laman Facebook dan Twitter baru-baru ini. Ia membabitkan kenyataan berunsur penghinaan ke atas Al-Sultan Abdullah oleh pemilik akaun Facebook Roni Liu Tan Q yang tertulis "Now in Bangkok, they are saying no to the king" dan pemilik akaun Twitter Uncle Irif yang memuat naik kenyataan berunsur penghinaan serupa. Polis juga sedang mengesan individu berhubung kes mengeluarkan kenyataan Facebook oleh pemilik akaun Facebook Ho Rui Teng yang turut menghina Al-Sultan Abdullah. Kesemua kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
Parti Islam Se-Malaysia PAS menjunjung kasih kehadapan yang di-Pertuan Agong atas kebersamaan baginda dengan kerajaan menguruskan dan menangani penularan pandemik COVID-19. Setiausaha Agung PAS, Datuk Taqiyuddin Hassan dalam satu kenyataan media berkata, parti itu juga menzahirkan kesetiaan tidak berbelah bahagi kepada kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Taqiyuddin berkata kesemua 18 ahli Parlimen PAS kekal bersama Kerajaan Perikatan Nasional yang prihatin memastikan keselamatan, ekonomi, ketenteraman negara serta rakyat terjamin. Pada masa sama, PAS menyeru ahli Parlimen Barisan Nasional untuk terus mempertahankan Perdana Menteri dan Kerajaan Perikatan Nasional. Dua individu termasuk seorang eksekutif pentadbiran sebuah syarikat di Gurun Kedah ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Lelaki dan wanita berusia 36 dan 49 tahun itu dipercayai menerima habuan kira-kira RM30,000 daripada sebuah syarikat penyedia makanan. Mereka ditahan ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Sungai Petani kira-kira pukul 6 petang semalam. Kedua-dua suspek dipercayai menerima habuan daripada syarikat terbabit berjumlah RM2,000 secara bulanan. Ia sebagai balasan bagi memastikan dan memilih syarikat tersebut dipilih sebagai penyedia makanan untuk majlis anjuran syarikat mereka bekerja. Siasatan juga mendapati kejadian berlaku pada 2019 ketika kedua-dua suspek masih bekerja di syarikat berkenaan. Pengarah SPRM Kedah Datuk Syaharum Nizam Abdul Manap ketika dihubungi mengesahkan penangkapan kedua-dua suspek. 3 maut manakala 3 yang lain parah dalam nahas di kilometer 51 Jalan Betong Sari K Sarawak semalam. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sarawak, Superintendent Alexon Naga mengesahkan dalam kejadian pukul 5 petang itu, mangsa Raju Lian 43 tahun, Vanessa Deborah Madden 16 tahun dan Irene Jerah 45 tahun meninggal dunia di lokasi insiden. Manakala 3 yang parah dikenal pasti sebagai Baxter Bon Raju 20 tahun, Genesis Rachel Raju 15 tahun dan Moses Madden 13 tahun. Kesemua mangsa dihantar ke Hospital Saratok untuk rawatan lanjut dan kesemua mayat mangsa turut dihantar di hospital sama untuk bedah siasat. Sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini bakal diraikan dalam suasana kebiasaan baharu berikutan penularan pandemik COVID-19. Ketua Unit Komunikasi Korporat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Zakaria Othman berkata, sambutan pada kali ini akan memfokuskan program secara maya tanpa aktiviti berarak dan berkumpul beramai-ramai seperti sebelum ini. Pihak JAKIM juga telah merangka pelbagai program untuk disertai orang ramai di rumah bagi menyemarakkan lagi sambutan Khamis ini. Antaranya program Semarak Cinta Rasul yang akan disiarkan secara langsung di TV1 malam esok. Selain itu, kempen Malaysia Berselawat dan pertandingan video kreatif turut dianjurkan bagi menarik lebih ramai penglibatan masyarakat, khususnya generasi muda. Dalam bentuk tetap akan datang walaupun kita dalam tempoh pandemik ini 12 Rabiul Awal tetap akan datang. Jadi kebiasaannya kita itu 12 Rabiul Awal itu kita sebut sebagai bulan Maulidur Rasul. Jadi tanggungjawab kita adalah untuk sebagai kempen, sebagai membudayakan sambutan Maulidur Rasul itu, tetapi dengan norma baharu. Dengan apa cara kaedah yang boleh kita lakukan untuk membangkitkan semangat cinta dan kasih kepada Rasul. Itu walaupun tidak ada acara sambutan rasmi, tetapi kita boleh buat dengan pelbagai norma baharu yang lain. Orang ramai juga digalak memperbanyakkan selawat bersama keluarga di samping membaca dan menelaah buku sirah sejarah Nabi sebagai menyemarakkan lagi sambutan pada hari tersebut. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia TV1 di Angkasa Puri.
Agensi Antidada Kebangsaan AADK Perlis menghargai peranan penting media dalam menyebar luas maklumat dan kejayaan dicapai agensi itu. Menerusi media, cabaran dihadapi AADK terutama ketika operasi membantras penyalahgunaan dadah di seluruh negeri terutama di lokasi berisiko tinggi dapat dikongsi bersama masyarakat. Pengarah AADK Perlis Khairul Anwar Ahmad berkata, peranan dimainkan media dalam usaha digerakkan pihaknya membantras dadah wajar dihargai. Ini seiring dengan matlamat AADK Perlis dalam usaha untuk mengurang dan mengawal penyalahgunaan dadah di kalangan masyarakat menjelang tahun 2025. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam AADK Perlis bersama media di Kangar. Majlis yang julung kalinya dianjurkan sebagai penghargaan kepada media di samping penghargaan turut diberikan kepada pegawai dan anggota AADK yang terlibat dalam tugasan seharian. Pada majlis itu, wartawan RTM menerima anugerah wartawan terbaik manakala wartawan bernama menerima anugerah khas media. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sabah sebenarnya menjadikan warganya lebih kreatif. Pelbagai aktiviti berfaedah dapat dilakukan termasuk mengasah bakat terpendam yang terhalang di kesibukan bekerja sebelum ini. Antaranya memasak kuih tradisi seperti kuih penjaram yang menjadi kegemaran orang ramai. Itulah yang dilakukan Petrus Boyd Penson yang menganjurkan pertandingan kuih penjaram 2.0 secara dalam talian. Menurut Petrus, mereka yang ingin menyertai pertandingan itu perlu membuat rakaman video pendek proses membuat kuih tersebut berdurasi antara 3 hingga 5 minit dan memuat naiknya ke YouTube dan Facebook. Secara tidak langsung, kenampakan dapat mengurangkan rasa bosan semasa di rumah dalam musim PKP. Bila PKP sekarang sedang berlaku, saya terfikir why not membuat pertandingan kuih penjaram 2.0 online. Ini memberi peluang kawan-kawan ataupun kenalan dalam Facebook menunjukkan bakat terpendam ataupun skill yang ada melalui aktiviti online sahaja. Dia berharap usahanya itu sedikit sebanyak membawa keceriaan kepada kenalannya dan masyarakat sekaligus membantu mengurangkan tekanan berkurung di rumah sepanjang PKPB. 3 video yang mendapat likes terbanyak akan menerima hadiah barangan berupa tepung, minyak masak, gula, garam dan telur bernilai RM50. Keputusan akan diumumkan pada 31 Oktober menerusi live Facebook Petrus Boyd Penson. Sementara itu, rata-rata rakyat Sabah menyambut langkah kerajaan melanjutkan PKPB hingga 9 November ini. Mereka berharap ia berupaya mengurangkan kes jangkitan COVID-19. Tinjauan RTM mendapati pelanjutan tempoh PKPB diyakini mampu memutuskan rantaian wabak agar rutin harian dan agenda pembangunan serta pemulihan ekonomi negeri diteruskan semula. Keputusan yang sangat betul untuk extend PKPB ini. Kalau kita lihat laporan harian, kita dapat lihat jumlah kes masih sangat tinggi terutamanya di Sabah. Lebih-lebih lagi sekarang ini setengah orang yang positif COVID-19 tidak menunjukkan sebarang simptom. So bila individu-individu ini keluar dari rumah, ada potensi mereka sebenarnya menyebarkan COVID-19 tanpa mereka mengetahuinya. Tindakan kerajaan melanjutkan PKPB adalah sangat wajar dari segi memutuskan COVID-19 yang semakin meningkat terutamanya di Sabah. Dan juga sangat penting bagi masyarakat sedar akan tanggung jawab masing-masing untuk mengurangkan pergerakan keluar jika tidak ada urusan yang penting. Pada masa sama, ada juga berpendapat tanpa kerjasama masyarakat, penguatkuasaan PKPB tidak dapat mencapai tujuannya. Pastinya keputusan ini akan memberi impak kepada pelbagai sektor, terutamanya sektor ekonomi. Dan untuk sektor pendidikan pula, sebagai seorang cikgu, pengajaran dan pembelajaran masih diteruskan secara online dan juga offline sepanjang tempoh PKPB ini, dan kita harapkan agar kerjasama daripada ibu bapa diteruskan agar anak-anak ini pembelajarannya berlaku walaupun di rumah sahaja. Setiap hari
terdapat pertambahan kes di setiap daerah. Malah secara keseluruhan di negeri ini juga telah menyaksikan bilangan yang maut juga bertambah dan hampir setiap hari. Bagi saya, PKPB yang dilanjutkan memberi kebaikan kepada semua pihak secara umum. Dan saya yakin ia tidaklah seketat PKP pada awal pandemik ini diisytiharkan dahulu. Difahamkan 800,000 pekerja sektor industri dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Selangor dan Sabah akan terlibat dengan keputusan yang kita buat hari ini, 800,000. Manakala yang melibatkan penjawat awam di kawasan tersebut adalah seramai hampir lebih kurang 200,000. Bermakna 1 juta. Jadi kita boleh kurangkan pergerakan 1 juta pekerja. Dan ini saya kira boleh membantu untuk mengurangkan jangkitan COVID-19. Bursa Malaysia dibuka rendah hari ini merentasi hampir semua papan seiring penyusutan pasaran saham Asia lain. Ia didorong penurunan ketara dialami Wall Street semalam selepas Amerika gagal memuktamadkan perbincangan mengenai pakej rangsangan negara itu. Pada 12.13 tengah hari, Bursa Malaysia naik 5.99 mata kepada 1,500.60 mata. Antara saham aktif VC naik setengah sen kepada 5.5 sen, Mahsing meningkat 4 sen kepada RM1.02 dan Lasta bertambah 1 sen kepada 18 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula, antaranya MPI naik RM1.08 kepada 22.88 sen, Harta meningkat 70 sen kepada RM18.38 sen, manakala Super MX naik 48 sen kepada RM9.69 sen. Ringgit meningkat semula berbanding dolar Amerika pada pembukaan hari ini berikutan permintaan lebih ketara di sebalik kenaikan harga minyak. Pada 12 tengah hari tadi, ringgit diniagakan pada 4.163 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.061 dan berada pada 3.974 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.425 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.920 berbanding euro. Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia MIER menyemak semula unjuran keluaran dalam negara kasar KDNK tahun ini dan menjangkakan ekonomi bakal menguncup kepada 5.5%. Institut itu dalam laporan kemaskini prospek ekonomi 2020-2021 menyatakan semakan semula dibuat berdasarkan beberapa faktor yang memberi kesan kepada ekonomi. Ini termasuk kadar pertumbuhan ekonomi suku kedua yang menguncup 17.1%, lonjakan semula kes COVID-19 dan pelaksanaan semula Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Pertumbuhan KDNK bagi suku ketiga dan keempat tahun ini pula dijangka positif antara 2.0 dan 2.5%, namun bergantung kepada keberkesanan pakej rangsangan prihatin dan penjana. Kadar pengangguran dijangka kekal stabil antara 3.7% dan 4.5%. Impak daripada pakej prihatin dan penjana dan jika moratorium pinjaman dikekalkan sehingga akhir tahun bagi menyokong sektor perniagaan. Bagi 2021, MIER mengekalkan unjurannya antara 5.2 dan 6.7% dengan mengambil kira pelancaran rancangan Malaysia ke-12 awal tahun depan. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020.
pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. Sejarah telakar di Amerika Syarikat berbaki kurang seminggu menjelang hari pengundian rasmi 3 November ini, lebih 60 juta rakyat Amerika Syarikat direkod telah melaksanakan tanggungjawab memilih menerusi undi awal. Berdasarkan data US Elections Project, ia seolah-olah petunjuk bahawa negara itu bakal mencatatkan peratusan keluar mengundi tertinggi pada pilihan raya sejak lebih seabad lalu. Menarik lagi, jumlah undian awal pilihan raya Amerika Syarikat 2020 mengatasi undian pra pilihan raya kira-kira 4 tahun lalu. Biarpun dibelenggu pandemik COVID-19, jutaan rakyat Amerika Syarikat mengambil pendekatan waspada sepanjang di tempat pengundian yang sesak bagi meminimumkan jangkitan wabak itu. US Elections Project juga menjangkakan kira-kira 150 juta rakyat Amerika Syarikat akan mengundi berbanding 137 juta pengundi pada tahun 2016. Pihak berkuasa Meksiko menasihatkan penduduk dan pelancong mencari perlindungan segera berikutan beberapa kawasan di negara itu terdedah ancaman taufan Zeta. Taufan kategori 1 yang membawa angin kencang 130 km sejam itu kini berada 70 km di pusat peranginan Cozumel, Meksiko dan dijangka membadai semenanjung Yucatan dalam beberapa jam lagi. Pihak berkuasa tempatan juga memerintahkan penangguhan semua aktiviti luar dan membuka beberapa tempat perlindungan. Taufan Zeta dijangka membawa lonjakan ribut berbahaya yang menyaksikan ombak besar melanda beberapa kawasan peranginan terkenal di Meksiko seperti Playa del Carmen. Agensi cuaca NHC meramalkan Taufan Zeta akan melemah ketika bergerak di darat namun kembali mengganas ketika di Teluk Meksiko dan pantai Teluk Utara Amerika Syarikat. Sebelum Zeta, Meksiko khususnya semenanjung Yucatan dibadai taufan Delta pada 7 Oktober lalu yang menyebabkan banyak kemusnahan berlaku. Namun tiada kehilangan jiwa dilaporkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menggesa Eropah menggerakkan pendekatan serius untuk memerangi COVID-19. Ia berikutan berlaku peningkatan kes yang ketara dengan jumlah kematian akibat pandemik kini sudah melepas angka 250,000 orang. Pakar kecemasan WHO Mike Ryan berkata 46 negara di benua Eropah menyumbang 46% jumlah kes dan 1/3 kematian dunia. Beliau berkata sebilangan besar negara bakal menyaksikan penutupan beberapa sektor ekonomi bagi mengekang penularan wabak itu. Ryan juga menegaskan kapasiti klinikal bagi mengurus pesakit COVID-19 juga meningkat di Eropah. Untuk rekod, peningkatan kes baharu di Eropah ketika ini menyaksikan Perancis mencatat lebih 50,000 kes dan merupakan peningkatan tertinggi bagi negara di Eropah.
Kita balik ke perkembangan Liga Perdana Inggeris. Jaringan pemain sayap Son Heung-min bantu Tottenham Hotspur catat kemenangan 1-0 ke atas Burnley pada perlawanan awal pagi tadi. Kemenangan itu melonjakkan skuad kendalian Jose Mourinho ke tangga ke-5 Liga ketika kelab-kelab besar lain tercicir mata. Spurs pada awalnya kelihatan hampir meninggalkan Turf Moor dengan hanya satu mata, tetapi gerakan Harry Kane dan Son pada minit ke-76 membolehkan mereka mengumpul 11 mata selepas 6 perlawanan, 2 mata di belakang pendahulu Everton. Son telah menjaringkan 8 gol musim ini sekaligus mendahului senarai penjaring terbanyak Liga, 1 gol mengatasi pemain Everton Dominic Calvert-Lewin. Gadingan Son dan Kane juga telah menghasilkan 29 gol sepanjang beraksi bersama Spurs. Dalam perkembangan lain, aksi Brighton menentang West Brom berakhir seri 1-1 pada perlawanan yang berlangsung di Stadium Falmer. Pemain tengah Manchester United Paul Pogba nafi mahu bersara daripada aksi antarabangsa. Kabar angin itu mengatakan Pogba membuat keputusan itu sebagai tanda protes terhadap Presiden Perancis Emmanuel Macron yang sebelum ini membuat komen mengenai Islam radikal. Menurut laporan agensi berita di Timur Tengah yang kemudiannya dipetik akhbar tabloid Britain The Sun, Pogba yang menjulang trofi Piala Dunia bersama Perancis mahu menamatkan kerjaya antarabangsanya selepas Macron menegaskan mahu memerangi Islam yang radikal susulan insiden seorang guru, Samuel Paty, dipenggal kepalanya 16 Oktober lalu. Ia susulan tindakannya menunjukkan kartun yang didakwa Nabi Muhammad kepada murid di dalam kelasnya bagi membincangkan mengenai kebebasan bersuara. Komen Macron mencetuskan bantahan dalam kalangan negara Islam pada hujung minggu dengan orang ramai membakar gambarnya di Syria dan membakar bendera Perancis di ibu negara Libya, Tripoli. Manchester City bakal kehilangan penyerangnya Sergio Aguero untuk tempoh agak lama. Perkara itu disahkan jurulatih Pep Guardiola selepas Aguero sekali lagi mengalami kecederaan ketika aksi Liga Perdana Inggeris bertemu West Ham pada hujung minggu. It was injured last game, so muscular, so when you are 4 or 5 months out for the knee problems, always you have the risk when you come back for the injuries. So we try to handle it as best as possible, just 50-55 minutes every game, but was not enough to maintain it fit and get rhythm for the next games. So he will be back as soon as possible. Menurut Guardiola, dia akan memberi waktu secukupnya untuk Aguero kembali cergas sebelum kembali menurunkannya dalam perlawanan. City kini sedang dalam persiapan untuk menghadapi Marseille bagi perlawanan kedua kumpulan C Liga Juara-Juara Eropah awal pagi Khamis ini. The Citizens juga terpaksa merehatkan seorang lagi penyerangnya, Gabriel Jesus, kerana belum cergas sepenuhnya. Skuad kendalian Guardiola kini menduduki tangga teratas kumpulan mengatasi Olympiacos dengan perbezaan jaringan. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Duduk di rumah jika tiada keperluan untuk keluar. Paling utama, amalkan mengimbas MySejahtera di mana jua anda berada. Saya Syuhaida Arifin. Assalamualaikum dan salam sejahtera.